Dah. Tes. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati pengurusi, Tuan Kuasa, Surau, pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah kita dipertemukan sekali lagi pada malam ini. Moga-moga pertemuan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapat manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Pertama dan selamanya kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak kiralah nikmatnya besar maupun kecil, semua nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah dengan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur Allah tambah, kalau kita kufur nescaya azab Allah itu amatlah pedih. Maka bersyukurlah, kita laksanakan apa yang diperintahkannya dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti waktu makruh bersolat ke? Betul kan? Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung perbahasan pada muka surat 251 dan kalau ada soalan-soalan nanti di ujung-ujung kita bahaskan. Ya, nanti insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mukadimahnya solat merupakan tiang agama yang mana kita tidak dia wajib tuan-tuan untuk kita laksanakan solat fardu itulah 5 waktu sehari semalam, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka namun ada waktu-waktu kita bersolat tu, ya, waktu makruh bersolat, ya. Ya, tapi dia dekat kepada karahiyatut tahrim lah. Dia makruh yang dekat kepada haram dan ada sebahagian yang mengharamkannya juga. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama, waktu yang pertama ketika matahari rembang. Ketika matahari rembang kecuali pada hari Jumaat. Bila waktu matahari rembang ni tuan-tuan, matahari duduk betul-betul atas kepala. Contoh tuan-tuan letak macam sebotol lah kan. Tapi susah sebenarnya tuan-tuan. Nak dapat waktu rembang ni dia sangat sekejap. Dia gelincir itu sangat sekejap sebelum masuk waktu zuhur tu. Ini susah nak dapat waktu ni tegak betul-betul di atas kepala. Ya, antara hikmah dia kenapa? Sebab ketika itu nyalaan api neraka tengah. Dia begitulah tuan-tuan, gambaran para ulama kepada perkara tersebut. Jadi tak boleh kita solat dalam waktu rembang matahari tengah tegak betul atas kepala, kecuali pada hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni orang pergi sembahyang Jumaat kan tuan-tuan, itu tak ada masalah. Tapi waktu rembang ni tuan-tuan jangan tanyalah, dia sikit aja. Ustaz macam mana tak? Dia sikit je, dia kejap sangat. Waktu rembang matahari ni istiwa di atas kepala. Ya, jadi waktu ini adalah waktu yang dimakruhkan, makruh tahrim. Ada yang sebahagian mengharamkan waktu ini untuk bersolat. Satu. Yang kedua, selepas solat subuh hingga matahari kelihatan setinggi tembok, sebatang tombak atau lembing. Ya, yang ini matahari daripada lepas kita semayang subuh sampailah matahari itu digambarkan, kalau kita nampak daripada dataran bumi itu, beza dari dataran bumi ke matahari itu dia sudah ada lebih kurang satu tembok. Digambarkan begitu. Ya, digambarkan begitu, maka yang itu dah bolehlah solat selepas tu. Tapi selagi mana dia baru nak naik, yang ini tidak dibenarkan untuk kita solat. Ya, ada yang pecah dua di sini tuan-tuan. Tapi biasanya ambil saja yang satu ni, mana daripada lepas subuh sampailah nanti tegak matahari, kecuali solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq tu dia khilaf para ulama, dia berbeza. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Dan kebanyakan kita yang buat, fadal, sila, tidak ada masalah. Ya, jangan tanya aku lagi, Ustaz solat sunat isyraq macam mana Ustaz? Dia
lain tuan-tuan, dia ada perbahasan para ulama. Isyraq ni bila tu? Dah waktu syuruk tu. Waktu syuruk tuan-tuan tadi tu, tu boleh sunat isyraq. Baik. Itu dua waktu, ya, waktu yang dimakruhkan untuk kita bersolat dan ada sebahagian yang mengharamkan. Baik, yang ketiga, di sebenarnya ketiga sini tuan-tuan ni, selepas solat asar sehingga matahari terbenam. Maknanya sehingga masuk waktu maghrib. Tuan-tuan selesai solat asar sampailah pada waktu maghrib. Namun dia ada perbahasan, ya, apakah solat-solat yang tak dibenarkan, ya, apakah solat-solat yang tak dibenarkan. Antaranya solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni solat sunat yang dia tidak ada tujuan dan khususannya tertentu. Mana sahaja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala, yang ini tak dibenarkan, ya, yang ini tak dibenarkan. Baik. Ataupun solat sunat yang sebabnya datang kendian. Dia punya sebab datang kendian. Apa contoh solat sunat datang kendian? Solat hajat contoh. Solat hajat, tuan-tuan semayang hajat dulu, betul tak? Lepas tu hajatnya datang kendian, betul? Apa yang kita niatkan tu datang kendian, betul? Yang ini juga tak boleh. Kita tak boleh solat sunat hajat lepas daripada semayang asar, semayang subuh, waktu rembang matahari, ya. Tapi kalau dia punya sebab tu datang awal, contoh tuan-tuan masuk masjid lepas asar, kan belum masuk waktu maghrib. Tuan-tuan biasa solat tu datang masjid kan. Tuan-tuan masuk dulu baru tuan-tuan solat ke tuan-tuan solat dulu baru masuk masjid? Mana satu? Masuk dulu baru solat, atau solat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu, betul? Bila sebabnya datang dulu baru kita solat, ini dibenarkan. Sebab tu jangan tanya, solat sunat tahiyatul masjid boleh Ustaz? Itu boleh. Sebab-sebabnya dah datang dulu. Ya, contoh, solat sunat wuduk. Tuan-tuan wuduk dulu ke solat sunat dulu baru ambil wuduk? Wuduk dulu kan? Maka sebabnya dah datang awal. Maka tuan-tuan nak solat sunat tidak ada masalah. Ya, ada nanti contoh-contoh di bawah ni. Kita tengok hadis daripada Uqbah bin Amir. Terdapat 3 masa yang ditegah, ini dalilnya, oleh Rasulullah untuk melakukan salat dan mengebumikan jenazah. Ketika matahari mulai menyingsing hingga terbit sepenuhnya, ketika matahari rembang hingga gelincir, dan ketika matahari menguning hinggalah terbenam sepenuhnya. 3 waktu inilah yang disebut dan dibahaskan di awal tadi. Tegahan ini adalah bagi solat yang tiada sebab mendahuluinya. Saya dah sebut dah, ya, tiada sebab yang mendahuluinya, atau pengebumian jenazah yang sengaja dilakukan pada ketika itu. Tuan-tuan ingat ni sengaja. Bukan memang kalau waktu dia memang Ustaz itulah waktu dia, kalau tak boleh, tak ada waktu lain dah, itu je waktu yang boleh kita kebumikan jenazah, dibenarkan. Tapi kalau contoh memang saja pilih waktu lepas asar, lepas subuh dengan waktu rembang, itu tidak dibenarkan di dalam syariat, ya. Adapun pengebumian yang berlaku secara kebetulan ataupun bukan disengajakan pada waktu itu, atau solat yang ada sebab mendahuluinya. So saya sebut tadi, sebab dia datang dulu. Sebab dia apa? Mana masuk masjid baru kita semayang. Perbuatan masuk masjid itulah maka datang tahiyatul masjid. Kalau tuan-tuan tak masuk masjid, tidak adalah tahiyatul masjid. So dalam situasi itu, tuan-tuan dibenarkan untuk semayang selepas daripada asar, subuh, ya, ataupun pada waktu rembang. Baik, mendahului seperti ada situ solat sunat wuduk tu contoh ada satu, ya. Yang kedua, solat menghormati masjid, ya, tahiyatul masjid, ya. Dan salat qada, tidaklah makruh melakukannya pada masa-masa tertentu. Qada tu memanglah tuan-tuan, qada tu kenapa kita qada? Sebab kita sudah tertinggal waktu. Sebabnya datang dulu, maka kita qada. Maka solat qada juga boleh dilaksanakan pada bila-bila waktu. Contoh tinggal semayang zuhur, soda-soda asar. Jadi semayang asar lah. Zuhur tadi kena qada sebab dah keluar daripada waktu. So bila dah keluar pada waktu, maka solat asar tadi laksanakan. Solat zuhur tadi laksanakan. Ada yang tanya, Ustaz, nak mana dulu? Nak solat asar dulu ke nak solat qada dulu? Tuan-tuan nak yang mana? Asar dulu ke yang qada dulu? Asar dulu, sebab dia dalam waktu. Itu tak ada masalah, tuan-tuan boleh jawab. Sekarang ni dia tinggal subuh, zuhur, maghrib. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Dia solat time isyak. Mana dia nak pakai dulu? Mana dia nak buat dulu, tuan-tuan?
Isyak dulu, lepas tu lepas tu atau pulang pada dia, pilihlah mana dia nak, yang paling dekat di hati lah, macam tu. Jadi qada lah daripada awal tu, subuh, Zuhur, ikutlah turutan tu, subuh, Zuhur, Asar, kemudian tu Maghrib. Dan sebenarnya tidak ada pun susunannya, ya. Cumanya kita boleh laksanakan asal sahaja kita qada solat yang telah kita tinggal. Boleh tuan-tuan? Mudah insya-Allah. Baik. Daripada Anas, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang terlupa bersolat hendaklah melakukannya apabila teringat. Tiada kafarah untuknya melainkan yang demikian. Kafarah ni balasan tuan-tuan, ya. Maknanya balasan bagi orang yang yang meninggalkan solat ini, qada lah. Ya, qada lah solatnya. Kalau dia tak qada tu yang baru berdosa tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingati daku. Perkataan apabila teringat di dalam hadis menunjukkan bahawa waktu yang disyariatkan bersolat dan masa yang dituntut melakukannya adalah ketika teringat. Sedangkan seseorang mungkin teringatnya pada waktu-waktu yang ditegah bersolat. Maka saat kita teringat solat yang kita telah tertinggal tadi, maka teruslah untuk melaksanakan qada tersebut, ya. Tak tahu, saya teringat sini ikut tanya soalan tu, Ustaz, saya teringat qada, saya subuh saya tertinggal, lepas tu saya teringat nak qada. Adakah saya kena cepat waktu ataupun kena cepat laksanakan, ataupun kita kena boleh juga ditangguh-tangguh, ya. Baik. Jadi dalam situasi orang yang sengaja meninggalkan, maka kewajipan itu bila dah sedar, yang makna sedar lah, biasa orang tinggal ni pasal dia tak sedar diri tuan-tuan. Ya, dia tak sedar diri, orang yang sengaja tinggal ni, saya tinggal sembahyang ni. Bila dah sedar, cepat-cepatlah laksanakan qada tersebut. Bagi mereka yang tertinggal dengan tidak sengaja, mana tidur ke, ya, tertidur ke, jadi bagi orang ini sebenarnya waktunya luas untuk diqadakan solat tersebut. Tapi yang afdal bagi dia, qadalah secepat yang mungkin. Mana dia sedar-sedar, ya alamak dah lewat dah ni, bangun-bangun, bangkit-bangkit, mandi-mandi, bersih-bersihkan, kemudian tu teruslah qada solat yang tertinggal. Ni biasa subuh lah jadi tuan-tuan. Ya, jangan ditunggu-tunggulah. Yang paling afdal jangan ditunggu-tunggu, ya. Dan ada yang tanya nanti, Ustaz, niatnya nak niat qada ke niat ada ke? Sebab saya pernah belajar dulu, kalau kita tinggal tak sengaja boleh niat adaan, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, dua-dua boleh. Bagi orang yang tak sengaja tuan-tuan, kalau sengaja tinggal automatik jadi qada. Bagi orang yang tak sengaja tinggal, mana dia tertidur lah, mana dia dua-dua dia boleh. Dia boleh niat qada, dia boleh niat adaan. Namun yang terbaik, yang paling afdal adalah niatlah dengan qadaan. Kenapa? Sebab memang sudah berada di luar daripada waktu yang asal. Maka niatlah qada. Ya, baik. Boleh tuan-tuan, ya? Ni mudah insya-Allah ni. Daripada Ummu Salamah, Nabi SAW mengerjakan solat 2 rakaat selepas solat asar. Lalu dia menanyakan kepada Baginda bersabda, wahai anak perempuan Abu Umayyah, engkau bertanya tentang solat 2 rakaat selepas solat asar. Sebenarnya beberapa orang daripada puak Abdul Qais datang menemuiku dan menyebabkan aku tertinggal solat 2 rakaat selepas solat zuhur. Justru inilah solat 2 rakaat itu. Itu bagi Nabi SAW tuan-tuan, ya, menjadi dia qadakan qada solat sunat, ya, menggantikan solat sunat yang dia dah tertinggal, ya. Berasaskan solat qada ini dikiaskan solat-solat lain yang ada sebab-sebab yang mendahuluinya, ya, mendahuluinya. Maka bolehlah qadakan solat sunat kalau tuan-tuan memang jadi sembahyang sunat tak tinggal tuan-tuan, ya. Baik. Begitu juga tanah haram Mekah dikecualikan secara mutlak daripada semua tegahan tersebut. Maka boleh sahaja solat pada bila-bila waktu, ya. Sabda Rasulullah, wahai keturunan Abdu Manaf, jangan kamu larang sesiapa pun melakukan tawaf dan solat di Kaabah pada bila-bila masa yang dikehendakinya, sama ada malam ataupun siang, ya, mana boleh dilaksanakan. Baik. Yang ke-10, mengulangi solat fardu dan mengqadakannya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ada 3 istilah, ya. Ada istilah adaan, usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Yang ada makmuman adaan lillahi ta'ala. 1. Ini lafaz niat tuan-tuan, ya. Dia tidak wajib dia untuk memperkukuhkan saja niat sembahyang kita. 2. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin makmuman qadaan lillahi ta'ala. Ustaz, boleh makmuman ke qadaan tu? Kebetulan ada anak di sini yang tanya saya itu sebelum saya keluar, saya tak ingat bila.
Ya, ustaz macam mana ustaz? Sini kau. Bukan kot tuan-tuan, bukan sini. Tempat lain. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ustaz boleh ke sembahyang qada tu di jemaah kan? Ya, mana di jemaah? Saya kata dahsyat ni jemaah ramai qada ni. Kau apa bangun ni? Ya, boleh tak? Dia apa yang terpakai tuan-tuan di dalam solat berjemaah, di dalam solat yang adaan, terpakai juga di dalam qadaan. Ya, terpakai juga di dalam qada. Maka boleh sahaja kalau tertinggal. Ya, kok ramai-ramai datang surau ni, surau Haji Mujan ni, kenapa ni qada subuh ustaz bagi tadi lambai. Nasib. Jemaah lah tu siap, imam depan tu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jaranglah orang kita qada beramai-ramai macam tu. Ya, kalau sebab tu adalah, tapi dibenarkan dan tidak ada masalah segi hukum je tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, itu qadaan. Ya, ada lagi satu yang dipanggil i'adatan. Ya, i'adah. Yang ini disebut sini i'adah. Ya, usalli fardal maghribi salasa rakaatin ma'muman i'adatan lillahi ta'ala. Ustaz tak pernah dengar ustaz i'adatan ni. Biasa adaan qadaan, adaan qadaan. Ini saya bagi tahu lah ni i'adatan, dia datang nombor 3. I'adah ini maknanya mengulang kembali. Mengulang kembali solat yang telah kita laksanakan. Kita ulang bukan sebab kita rasa tak yakin dengan solat yang pertama, tidak. Ya, kita ulang sebab kita nak memperbaiki solat yang ada tu. Contohnya, kalau tadi kita sembahyang seorang, tiba-tiba datang jemaah ramai-ramai, kita join jemaah tu. Maka join jemaah tu dikira sebagai i'adatan. Tapi jangan buat pada waktu luar daripada waktu solat dia lah. Contoh tadi zuhur, tuan-tuan dah sembahyang adaan, tiba-tiba asar tuan-tuan nampak jemaah, tuan-tuan join jemaah yang asar tu dengan tujuan dapat jemaah. Tak, dia tak macam tu. Ya, maknanya dalam waktu yang sama juga. Ya, dalam waktu yang sama juga solat sendiri, tengok ada jemaah, maka joinlah jemaah tadi. Join jemaah tadi, dan bila kita dah join jemaah tadi, dia jadi i'adatan, mengulang semula solat yang telah kita pun buat tadi sebenarnya. Yang kewajipan dia jatuh pada yang pertama, sudah selesai sebenarnya. Kalau tuan-tuan tak ulang balik pun tak ada masalah. Tapi sekarang ni tuan-tuan nak dapat pahala lebih lah, bahasa mudah kan. Maka tuan-tuan pun i'adah, ulang semula, ikutlah imam. Ya, baik. Mengulangi solat i'adatan. Mengulangi solat iaitu mendirikan solat fardu semula yang telah pun ditunaikan apabila mendapati ada kekurangan atau kecacatan dari segi adab ataupun kesempurnaan. Ya, baik. Hukum mengulangi solat adalah sunat. Contohnya, seseorang yang telah menunaikan solat zuhur berseorangan. Itu contoh dia. Kemudian dia mendapati ada yang menunaikannya secara berjemaah, maka dia sunat mengulangi solat tersebut berjemaah dengan mereka. Hal ini bererti dia telah menunaikan fardu pada solat yang pertama dan sunat pada yang kedua. Ya, baik. Hadis setelah Nabi SAW menunaikan solat subuh, baginda mengetahui ada 2 orang lelaki tidak bersolat bersama-sama baginda. Lalu sabdanya, apakah yang menghalang kamu daripada bersolat bersama-sama kami? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami telah pun bersolat di rumah kami. Baginda bersabda, janganlah berbuat begitu. Walaupun kamu telah bersolat di rumah, kemudian kamu datang ke masjid dan solat berjemaah sedang didirikan, hendaklah kamu bersolat bersama-sama mereka. Sesungguhnya adalah sunat bagi kamu. Ni bagi mereka orang-orang yang suka datang dengar kuliah tapi dia malas jemaah. Ni ada ni. Ya, dia datang semayang dulu kat rumah. Kejap lagi aku datang, aku duduk je lah kat masjid tu. Ya, dengar kuliah. Ini yang terbaik, ini pesan Nabi. Datanglah juga, tengok orang tengah buat jemaah lagi. Yalah, kita semayang kan biasa awal tuan-tuan. Kadang-kadang azan-azan terus solat. Ya, masjid belum qomat lagi. Ya, masjid belum qomat lagi, belum imam pun belum start lagi. Sini berapa? 15 minit dah masjid kita. 15 minit kan? Subuh lah subuh. 15 minit baru qomat. Jadi bila 15 minit tu kita tunggu, malas tunggu. Kita dah solat duduk siap-siap kat rumah. Tapi nak dengar kuliah ni, ustaz dia sedap kuliah bagi ni. Dia pun datang masjid lepas tu. Bagi dia sunat lah juga dia ikut jemaah tadi. Jadi nak mudahnya datang sajalah solat bersama-sama dengan jemaah yang telah sedia ada. Ya, baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya, jika tidak ada sebarang kecacatan atau kekurangan pada solat yang pertama, malah solat yang kedua tidak akan lebih sempurna daripada solat pertama, maka tidaklah sunat mengulanginya. Ya, maka contoh solat yang kedua tu saja-saja masuk tujuan nak tunjuk yang dia solat jemaah, tak payahlah. Ya, lebih baik tidak payah solat, ulang semula. Sebab akhirnya pahalanya jadi sia-sia saja. Sebab nak menunjuk yang dia datang berjemaah. Yang itu tak payahlah ulang semula. Boleh tuan-tuan? Baik. Bab qada. Qada ialah
melakukan solat selepas waktunya berakhir atau dalam waktu yang tidak memadai untuk menyempurnakan satu rakaat daripadanya, namun jika memadai maka solatnya dianggap tunai sebagaimana yang dinyatakan dahulu. Maksud di sini gini tuan-tuan, solat qada adalah solat yang di luar waktu. Satu. Yang kedua adalah solat yang mana tuan-tuan laksanakan agak-agak tak sempat habis satu rakaat. Ya, agak-agak kena baru rukuk dah azan asar. Ya, maka tu awal-awal lah siap-siaplah niat qada. Sebab kalau tuan-tuan nak dapatkan waktu yang sama adaan, mestilah sempat satu rakaat di dalam waktu tu, kemudian tu azan. Ya tuan-tuan, kemudian azan. Sempat satu rakaat, tuan-tuan dah bangkit rakaat kedua, kemudian tu azan kat masjid. Ya, itu adaan. Maknanya tuan-tuan bukan qada solat tu, tuan-tuan laksanakan tunai. Sebab tu tuan-tuan ada pernah tanya, ustaz, bukan ke waktu 10 minit tu kita dah tak boleh semayang? Tu salah tuan-tuan, ya, itu salah. Ya, sebab apa? Dalam syarah ini juga membuktikan bahawa kita boleh solat pada akhir, tapi janganlah buik tuan-tuan. Dia time tu lah dia pilih nak semayang. Sebab apa? Kejap lagi dia semayang time tu, ya, lepas tu dia terus asar sekali. Jangan sengaja buat. Tapi kalau ada sebab, contoh pernah saya dapat soalan juga. Dia tanya, ustaz, ni mak saya ni dah tua, dia kata. Mak saya ni dah tua, jadi kalau dia nak wuduk semula, ambil wuduk semula, dia susah. Jadi boleh tak kalau dia solat di akhir waktu itu, kemudian tu terus sambung kejap lagi, habis solat tu dia terus sambung asar sebab asar dah masuk? Mana dia boleh lah tuan-tuan, tu tak ada masalah. Sebab memang ada daruratnya bagi orang tersebut. Maka dia boleh gunakan satu wuduk, betul tak tuan-tuan? Dia boleh gunakan satu wuduk yang sama, solat zuhur, kemudian tu solat asar, selesai kedua-duanya sekali. Ya, tapi kalau kita yang tak bersebab ni, janganlah buat macam tu. Ya, solatlah di awal waktu itu afdal. Janganlah ada hujung-hujung waktu tu dah sampai waktu cat tekuk-tengkuk macam tu, barulah kita nak masuk semayang. Tapi dari segi hukum, kalau tuan-tuan masuk semayang time sempat satu rakaat sempat dalam waktu itu, maka solat itu tunai, adaan, bukan qadaan. Tapi kalau tuan-tuan laksanakan tu dah baru rukuk azan, itu qadaan. Tuan-tuan, ya? Sebab itu yang itu kena agak-agak lah sedikit tuan-tuan, ya. Baik. Ulama terbanyak, jumhur ulama daripada pelbagai mazhab sepakat mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat sama ada terlupa atau disengajakan dituntut mengqadakkannya. Namun ada perbezaan antara kedua-duanya. Orang yang meninggalkan solat dengan sebab keuzuran seperti terlupa atau tertidur adalah tidak berdosa. Ya, orang yang tidak sengaja tinggalkan, mana terlupa, tertidur dan sebagainya, adalah tidak berdosa dan tidak wajib segera mengqadakkannya. Itu yang saya sebut tadi, ya. Dia tertidur sembahyang subuh, dia tertidur pagi ke kejap lagi pukul 9 baru dia sedar, ya. Manakala orang yang sengaja meninggalkan solat pula adalah berdosa dan wajib segera mengqadakkannya seawal kesempatan yang ada. Maknanya dia sedar-sedar, ialah mak tinggal semayang lah tadi zuhur, maka ketika dia dah sedar diri masa tu bolehlah tuan-tuan kita laksanakan salat tersebut. Hadis Nabi SAW, sesiapa yang tidur hingga tertinggal salat atau terlupa bersalat hendaklah melakukannya apabila telah teringat. Tiada kafarah untuknya selain daripada yang demikian. Kenyataan baginda tiada kafarah untuknya selain demikian menunjukkan bahawa solat fardu yang tertinggal wajib diqada walau beberapa banyak dan beberapa lama sekalipun ianya ditinggalkan. Tuan-tuan kalau nak tanya lagi soalan, ustaz saya tinggal 10 tahun, tuan-tuan bulat yang ni, bulat yang ini, terang-terang bagi kat orang tu, ni dia dalil dia. Maknanya sebanyak mana kita tinggal, sebanyak itu jugalah kita qadakkan. Tu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Baik. Yang ke-11, orang yang wajib bersolat. Solat diwajibkan atas setiap Muslim, lelaki dan perempuan yang waras, cukup umur dan suci. Solat tidak wajib atas orang kafir, yakni tidak wajib dituntut melakukannya semasa di dunia. Bismillah. Kerana solatnya tidak sah. Tetapi mereka wajib menerima seksaan di akhirat kerana mereka boleh melakukannya dengan memeluk Islam. Baik. Ma salakakum fi saqar. Ini dalil yang biasa yang digunakan tuan-tuan untuk menggambarkan orang yang tidak salat. Dia tempatnya neraka saqar. Dan saya pernah kongsikan dengan tuan-tuan kan, hatta orang munafik pun mereka ni salat tuan-tuan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kalau saya salah tuan-tuan betulkan. Wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salah qamu qusala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Ya, sesungguhnya orang munafik ni tuan-tuan, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka ni try nak tipu Allah.
Tapi sebenarnya mereka tipu diri mereka sendiri. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza, apa yang mereka tipu ni tuan-tuan? Wa idza qamu ila salah, kalau mereka bangkit untuk solat, qamu kusala, mereka bermain-main di dalam solat mereka. Maksud lainnya, orang munafik pun sembahyang. Jadi orang tak sembahyang ni nak campak mana tuan-tuan? Ni kita kena fikirlah. Orang munafik fiddarkil asfali minan nar tu. Orang yang duduk neraka paling bawah sekali. Jadi kalau orang tak sembahyang agak nak campak mana? Boleh ramai-ramai tuan-tuan. Korang tengok sembahyang tuan-tuan, ya. Ini pesan pada anak-anak. Ya, antara benda yang tuan-tuan kena pesan selalu pada anak-anak, ya tuan-tuan, satu, salat jangan tinggal. Sembahyang jangan tinggal, ya. Ni ada dalam khutbah Nabi yang terakhir. Salat jangan tinggal, satu. Ya tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian yang kedua, jaga akhlak. Anak-anak muda jaga akhlak. Jaga akhlak ni macam mana tuan-tuan, ibu ayah pesan, ya. Cara cakap, cara berpakaian. Anak-anak kita sekarang pakaian dia dahsyat-dahsyat tuan-tuan, ya. Dia habis lubang sana. Itu belum masuk yang kecil skin. Dia sebenarnya zaman dulu dia dah patah balik zaman sekarang. Ya, zaman seluar skin ni yang ketat tu dah dulu dia dah patah balik sekarang. Ni dua. Pesan jaga akhlak, ya. Pesan jaga akhlak pada anak-anak. Yang ketiga, jangan lupa belajar, tuntut ilmu. Sebab kecintaan mereka hanya pada buku, ya, ilmu. Yang ini kita kena selalu pesan pada anak-anak. Dan saya minta tolong ibu ayah, tolong jangan manjakan anak-anak. Ni kalau dengar kuliah ni budak-budak marah kat saya. Jangan manjakan anak-anak ni. Jangan manjakan ni maksud macam mana? Janganlah bagi ke dia motor. Janganlah bagi ke dia senang-senang keluar masuk rumah. Tuan-tuan, anak-anak ni amanah. Selagi dia belum capai umur 8 boleh tu duduk bawah kita tu amanah. Kena tahu, saya pelik kalau saya jumpa anak-anak pukul 10 malam masih kat luar. Mak bapak dia tak tanya ke, bapak saya selalu kadang sembang dalam kereta kan sambil balik kuliah ke mana ke. Dan saya selalu tanya, mak bapak budak-budak dia tak tanya ke anak dia pergi mana. Saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, mak saya pukul 11 malam pun dia telefon ke. Kalau saya tak balik, mana? Tak balik lagi. Ni saya dah 29 tahun tuan-tuan, sampai sekarang masih ribet macam tu ke. Saya macam bersyukur sangat-sangat. Kenapa? Sebab kita tahu mak kita care dengan kita, sayang dengan kita. Ya, tuan-tuan telefon anak-anak. Pukul 10 tak balik lagi, mana duduknya? Mana arahnya? Tambah anak-anak perempuan. Ustaz tak boleh kawal lah budak ni ustaz. Kenapa tak boleh kawal anak sendiri? Dalam perut sendiri asalnya ibu-ibu kita. Daripada janin kita sendiri. Bapak-bapak yang apa ni kan. Kenapa kita tak boleh nak kontrol? Ya, ini boleh sebenarnya. Kena didik daripada awal saja. Ya, cuba pesan pada anak-anak ni supaya mereka beringat. Dan insya-Allah kalau mereka jaga benda-benda ni tuan-tuan, tak ada masalah. Ya, pergi sekolah tak ada masalah, balik sekolah tak ada masalah. Banyak benda akan selesai. Ya, banyak mak ayah sekarang manja anak-anak. Ya, bila kita tegur, tak payah tegur-tegur dah tu anak aku. Kau sibuk kenapa? Astaghfirullahalazim. Orang tegur nak ingatkan tu. Besok mati kata anak tu tengah jalan apa dan muka. Masa tu baru kau nak meraung. Tapi ada juga mak ayah tu, biar dia mati Ustaz. Ada macam tu pula, subhanallah. Saya kata saya belum ada anak, tak faham kot yang itu. Kalau ada kita yang belum ada anak pun tuan-tuan, kita rasa macam takkan sampai kita nak biarkan anak kita macam tu pula tuan-tuan. Ya, insya-Allah tuan-tuan ni saya percaya adalah antara ibu bapa yang baik dalam mendidik anak-anak ni. Buat apa contoh ni? Ya, kalau tak tuan-tuan tak sampai sini ni. Ya, kalau tuan-tuan tak sampai sini ni buat apa contoh ni? Ya, anak-anak datang masjid, bapak datang masjid, mak datang surau, insya-Allah. Pesan nasihatkan, jangan lupa. Ya, ini ada video-video ni mak ayah yang mungkin tengok daripada video tak dapat datang ustaz PKP kan contoh. Dapat keluar ustaz PKP. Tengok video ni sampaikan pada anak-anak. Tuan-tuan ya, baik. Solat jangan tinggal lah. Yang tu pentinglah. Masalakakum fi saqar. Orang tinggal solat ni dalam neraka saqar tuan-tuan. Ya. Baik. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Itu memang topik khas untuk orang yang tidak salat. Solat juga tidak wajib atas kanak-kanak kerana dia tidak mukallaf. Orang gila kerana dia tidak siuman, dan perempuan yang kedatangan haid atau nifas kerana solat mereka tidak sah disebabkan ada halangan hadas pada kedua-duanya. Baik. Orang kafir yang masuk Islam tidak dituntut mengqadakkan apa-apa kewajipan yang lepas. Maknanya orang kafir baru masuk Islam, yang non-Muslim baru masuk Islam, maka walaupun sebenarnya dah wajib sebelum-sebelum tu patutnya, tapi bukan Islam itu, dia bukan agamanya, maka jangan wajibkan dia qada, dan memang tidak wajib pun mengqadakan solat. Dia masuk Islam, ketika itu tunaikanlah solat. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang baru masuk Islam, tuntun dan pimpin. Jangan biarkan.
Ya, kalau biarkan memang kejap lagi dia masuk balik. Ya, dia keluar balik. Itu kita kena jaga tuan-tuan ya. Sebab tu kadang-kadang tuntutan di balik kita mengislamkan orang, ada juga tuntutan untuk kita didik orang itu. Jangan kita biarkan. Baik. Firman Allah Taala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufuran, nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Mereka masuk seperti bayi yang baru dilahirkan. Walau bagaimanapun orang yang murtad selepas kembali kepada Islam wajib mengqadakkan semua kewajipan. Itu pula wajib qadakkan semua kewajipan yang luput pada sepanjang masa murtadnya sebagai amaran keras kepadanya. Ya, maknanya dia masuk Islam, dia murtad, ya, maknanya dia masuk Islam balik. Kan dia masuk Islam balik, maka sepanjang dia murtad yang ditinggalkan itu, maka dia wajib qadakkan juga. Sehubungan ini, perempuan yang kedatangan haid atau nifas tidak wajib mengqadakkan salat-salat yang tertinggal semasa haid dan nifas supaya tidak menyusahkan. Kalau tidak, banyaklah ibu-ibu kita akan qadak salat. Begitu juga tidak diwajibkan qadak atas orang gila dan pitam selepas mereka pulih daripada penyakit tersebut. Orang gila sampai dia sehat. Ya, ustaz, macam mana nak tentukan dia gila ni? Satu dia sendirilah tahu kan tuan-tuan kan, ataupun diputuskan oleh pihak kesihatan lah, medical. Ya, baik. Hadis Nabi SAW, sabda Rasulullah, tidak dicatatkan dosa 3 golongan, rafi'al qalam an salas, pada 3 golongan, kanak-kanak hingga dia baligh, orang yang tidur hingga dia jaga, dan orang yang gila hingga dia suyuman. Hadis ini menyatakan tentang orang gila sebagai antara golongan yang terlepas daripada tuntutan syarak. Oleh itu bolehlah dikiaskan pula kepada sesiapa yang hilang ingatan akibat daripada keuzuran, nyanyuk dan sebagainya. Masuklah sekali tuan-tuan ya. Baik. Sebab tu antara kajian membuktikan semayang akan susah menyebabkan orang itu nyanyuk lah tuan-tuan. Ya, solat sebab kita sujud tu susah hilangkan, ya, maknanya susah kena penyakit nyanyuk. Ya, baik. Walaupun orang yang tidur juga termasuk dalam kenyataan hadis di atas, tetapi dia wajib qada berdasarkan hadis lain yang telah dinyatakan dahulu. Orang yang tidur memanglah dia tidak berdosa, tetapi dia wajib mengqadakannya. Hadis Nabi SAW, sesiapa yang tidur sehingga tertinggal solat atau terlupa bersolat, hendaklah melakukannya ketika dia sedar. Walau bagaimanapun, kanak-kanak yang berumur 7 tahun wajib disuruh solat. Ini 7 tahun tuan-tuan ya. 7 tahun wajib suruh solat, dan dirotan jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun untuk membiasakannya melakukan solat. Ya, rotanlah tuan-tuan anak-anak. Ya, ada memang mak ayah jenis memang rotan dia memang ada siap di tangan. Ya, memang ada satu gantung di rumah. Ya, memang ada. Tapi itu memang sudah ada di dalam hadisnya tuan-tuan ya. Mana kita didik anak dengan apa yang rotan dan sebagainya, itu memang ada. Tapi tu saya kata jangan manjakan anak-anak sangat. Sebab anak-anak ni bila depan mata kita kadang-kadang pijak semut tak mati. Tapi bila di belakang kita tuan-tuan tu macam-macam. Itu bukan setakat semut tak mati, semut tu dia besar-besarkan je nanti. Itu istilah dia lah. Ya, maknanya tuan-tuan rahmati Allah, anak-anak ni tuan-tuan tengok selagi mana dia belum habis sekolah tu, tengoklah. Ya, sampai dia habis sekolah tu pandu dan tuntun lah. Ya, dan saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, anak sekitar umur baru lahir sampai 6 tahun ni, tuan-tuan buatlah dia macam raja lah. Apa selagi mana dia punya permintaan tu tuan-tuan boleh tunaikan, tuan-tuan tunaikan. Ya, selagi mana tak ada menyusahkan tuan-tuan, tak menyusahkan dia, tunaikanlah. Satu. Daripada umur dia 7 tahun sampai umur dia lebih kurang 11, 12, 13 tahun ni, ini tuan-tuan kena keras dengan anak-anak macam ni. Ya, kena keras. Ya, maknanya kena semayang, solat, puasa, buat kerja rumah, basuh kereta, tuan-tuan kena buat. Tapi bukan hamba lah, maknanya suruh dia tu supaya dia bekerja. Ya, mana dia buat ibadat tu dia laksanakan dalam tempoh umur dia sekolah rendah tu, kena keras sikit dengan dia. Naik umur dia 13, 14, 15 tahun ni tuan-tuan, anak-anak ni tuan-tuan didik macam kawan lah. Buat dia macam kita punya kawan, bincang dengan dia. Sebab ketika ni dia mula naik tuan-tuan, dia macam perangai tu. Tingkatan 2 dia mula, dia saya istilahkan tingkatan 1 ni dia budak-budak, dia baru dia nak kenal apa itu dosa. Tingkatan 2 dosa tu dah bergelumang dalam hidup dia. Tingkatan 3 tu dia dah biasa dah tengok benda-benda. Mana dia dah tahu dah dosa ni. Dia dah tahu benda tu, dah biasa dalam hidup dia. Sebab tu kita didik lah, jadikan dia kawan-kawan, kenalkan dia dengan Islam. Islam begini. Jadikan dia, sembang dengan dia, borak dengan dia. Habis saja umur dia sekitar 20 tahun tuan-tuan, ya, 20 tahun, tuan-tuan lepaskan mereka.
Lepaskan mereka tapi di bawah tuntunan ibu dan ayah. Ustaz tak kahwin lagi, macam mana tahu? Ini Islam ajar, bukan saya ajar. Ya, tapi Islam ajar. InsyaAllah ini juga yang anda kata rezeki sampai waktunya kahwin, ada anak besok, ini juga yang kita cuba diterapkan. Ya, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu lagi yang saya suka nak kongsi. Ya, sebab benda ni dah selesai sebenarnya dah. Nanti kita berhenti pada azan dan iqamat. Azan dan iqamat tu nanti kita masuk perbahasan akan datang, insya-Allah. Sikit hadis Nabi sebelum saya bagi yang saya. Suruhlah kanak-kanak melakukan solat apabila berumur 7 tahun dan apabila berumur 10 tahun hendaklah kamu rotan jika dia meninggalkannya. Ya, tuan-tuan, kita berhenti pada yang itu dan saya nak sampaikan yang ini. Tuan-tuan, biasa tak tuan-tuan amalkan pada anak-anak ada tabung di rumah? Biasa tak? Tabung di rumah, ya. Contohnya tuan-tuan letak tabung, kalau habis duit belanja, dia belanja ni tak habis, masukkan dalam tabung. Tuan-tuan, yang ini kita kena ubah, tuan-tuan. Kita kena ubah. Kenapa saya kata kena ubah? Yang ini tuan-tuan kena ajar, kalau ada duit lebih, masuk tabung juga, tapi masuk tabung masjid. Sebab pemikir barat, tuan-tuan, dia tahu macam mana nak menyesatkan kita. Dia tahu macam mana nak menyusahkan kita, ya. Jadi mereka ajar sistem tabung ni. Sistem tabung ni, ya. Sebab apa? Kita masukkan duit kita dalam tu, akhirnya kita kumpul-kumpul dengan tujuan apa? Nanti senang di hari tua. Kot sampai waktu tua, tuan-tuan. Kot sampai usia kita tua, ya. Kot tak sampai, kan lebih baik harta ini tadi kita masukkan ke dalam tabung masjid. Dia jadi sedekah. Tuan-tuan dirahmati Allah, pemikir barat kata dengan kumpul duit kita akan jadi kaya. Islam ajar keluar duit kita jadi kaya. Keluar duit jadi kaya. Keluar duit tu apa? Sedekah lah. Ya, sedekah. Sedekah akan jadi kaya. Ya, ini rezeki akan murah orang yang sedekah. Kita ubah anak-anak kita punya pemikiran. Ya, kita ubah cucu kita punya pemikiran. Bila dia datang masjid, pergi sekolah, tuan-tuan bagi dekat dia dalam kocek kan. Tuan-tuan bagi dekat dia dalam kocek RM2. Ya. Belanjalah. Kalau contoh kau ada duit lebih 3 pusin, 4 pusin, belanja. Kawan makan donat satu. Tuan-tuan ajar dia. Tuan-tuan ajar dia, insya-Allah anak ni akan terdidik untuk bantu orang lain. Bila dia terdidik untuk bantu orang lain, insya-Allah tuan-tuan rezekinya akan murah. Inilah yang sahabat buat. Sahabat-sahabat Nabi buat, inilah dia. Ya, banyak hasil daripada perniagaan, banyak hasil daripada jual beli, sedekahkan. Besok pagi dapat lagi hasil baru, untung baru, sedekahkan. Dapat lagi untung baru, sedekahkan. Sebab tu Islam ajar supaya banyak bersedekah. Tuan-tuan pun samalah, kiranya terpakai sekali lah tu. Ya, banyakkan kita bersedekah. Ustaz, susahlah Ustaz, sekarang musim-musim PKP ni Ustaz, tak ada kerja. Subhanallah. Tuan-tuan, semalam saya baca hadis di Masjid Teluk Kemang. Satu hadis Nabi SAW menyebut antara amalan yang terbaik ni, ayul amal khair. Ya, antara amalan yang terbaik ini tuan-tuan adalah amalan kita tolong orang fakir miskin. Satu, dia sebenarnya pertama sekali berjihad, beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah. Kemudian yang keduanya Nabi terangkan tentang memerdekakan hamba yang terbaik. Tetapi yang ketiga itu disebut kita maknanya membantu orang yang dalam keadaan fakir miskin. Dan salah satu yang disyarahkan di situ adalah membantu orang yang tidak ada pekerjaan. Tu tuan-tuan. Sekarang ramai orang tak ada kerja, tuan-tuan. Sekarang ramai orang tak ada kerja. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang kaya, banyak duit, buka peluang pekerjaan kepada orang yang susah. Orang yang buka peluang pekerjaan kepada orang lain ni hebat, tuan-tuan. Apa Ustaz nak buka? Saya bukan. Senang ya tuan-tuan. Tolong kemas rumah, satu hari RM50. Orang yang tak ada kerja. Beruntung tak dia, tuan-tuan? Beruntung. Tuan-tuan, Ustaz saya boleh kemas sendirilah, isteri saya ada. Tak payahlah, suruhlah isteri itu rehat. Suruh isteri tu berehat sekejap. Ibu-ibu kita pun suka. Kan bapak ni pergi panggil orang, tolong kemaskan rumah, mesin rumput, bagi pada orang. Cari orang Muslim kita, tuan-tuan. Cari sesama Muslim kita. Apa lagi nak tolong? Contoh lain kita nak tolong orang. Tuan-tuan ada tanah berbendang-bendang, tuan-tuan ada tanah bereka-eka tu kan. Tak bertobah, bertinggal macam tu. Dulu berebut adik-beradik. Berebut adik-beradik sampai bercakap-cakap. Lala tanah tu terbiar macam tu je. Pokok bukan main meninggi. Bagilah kat orang. Kau tolong kerjakan tanah aku ni. Selesai kau tebas semua ni, aku bagi kau 200, 300, 400, 500. Tuan-tuan, buka peluang pekerjaan kepada orang lain. Contoh lain, ini yang saya biasa buat kadang-kadang. Saya biasa buat apa tuan-tuan?
Kalau saya nak pergi travel jauh, kuliah ke, ada ceramah ke, saya suruh orang jadi driver saya. Biasanya student saya lah. Saya suruh student saya yang mana baru-baru habis belajar, yang tak ada kerja ke apa benda, duduk sesaja melepak-lepak. Tuan-tuan, daripada dia duduk melepak tu, menganga-nganga tepi parit depan tu tuan-tuan, kan ada parit depan tu, daripada dia melepak situ, baik tuan-tuan suruh, meh kau jadi driver aku. Tuan-tuan boleh drive sendiri tak? Boleh. Tapi tuan-tuan buka peluang untuk dia kerja. Nah, aku bagi kau RM50, tolong jadi driver aku, hantar aku balik ke rumah. Tuan-tuan, buka peluang pekerjaan kepada orang lain. Saat sekarang orang dalam keadaan susah. Ya, ramai orang kita tidak bekerja. Ya, saya rasa dalam video ni kalau sebar satu Malaysia ni agaknya orang suka ni. Buka peluang pekerjaan, orang tak tahu, tak sedar hadis tu. Ada hadis Nabi SAW tu tuan-tuan. Ada hadis Nabi SAW sebut buka peluang pekerjaan pada orang lain. Ibu-ibu kita, ya, agak-agak macam ibu-ibu tahu jahit baju, tapi tak apalah, malas jahit tahun ni. Bagi orang tu yang tak ada kerja tu, jahitkan baju untuk kita. Apa salahnya? Kita boleh buat, tapi sebenarnya kita tak nak buat bukan sebab apa? Sebab nak bantu orang lain. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Ya, hebat orang macam ini. Ya, tuan-tuan kaya-kaya, duit banyak, so orang cuci kereta. Tuan-tuan ingat cerita ni tak? Nujum 4 belalang. Saya bawa cerita ni menarik juga. Ingat tak awal-awal tu belalang tu pergi cek kojo? Pasal nak? Dapatlah tebu 2, dibalingnya dekat orang yang mencuri tu. Pek. Betul? Dapat tebu 2, ataupun pergi usahakan tanah orang yang orang kaya punya tanah. Betul? Ada. Dulu lagi tu dah digambarkan tu, Piramli dah gambarkan dulu gitu tuan. Itulah yang tepatnya, itulah yang betulnya. Kita bantu orang. Ya, musim PKP ni orang susah, kita tolong. Ya, itu masuk bab sedekah tadi. Ajar anak-anak dalam masa yang sama, tuan-tuan sendiri yang bergaji, yang berduit, tolong buka peluang pekerjaan kepada orang lain. Ya, contoh lain macam orang Food Panda, kan ada. Saya bukan promosi ya, saya sebut je senang. Ya, Food Panda, Grab Food ke, orang yang buat Grab tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh, ibu-ibu boleh masak sendiri je kat rumah. Boleh lah ustaz. Setakat nasi goreng Pattaya tu kan susah sangat ustaz. Nasi goreng, leburkan telur, masuk ke tengah-tengah dia tu. Selesai masalah. Tapi kenapa ustaz saya tak nak buat? Hari ni saya nak beli daripada Food Panda. Tujuan apa? Sebab kejap lagi budak tu boleh dapat duit. Dia boleh dapat gaji. Dia boleh dapat untung daripada dia tolong hantarkan makanan ke rumah kita. Subhanallah, hebat ibu-ibu yang macam tu. Tapi jangan buat selalu kan laki marah. Bapak-bapak kita nak rasa juga air tangan kita. Air tangan ibu-ibu kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya cuba kongsikan di musim-musim PKP ni tuan-tuan. Kes tengah naik, kes tengah meningkat. Ada negeri-negeri yang sudah ditutup. Orang mula hilang kerja balik tuan-tuan. Yang mungkin sebelum ni dah ada kerja, sekarang mula hilang kerja. Ya tuan-tuan, kita berilah peluang kepada orang untuk bekerja. Dan di akhir hadis itu Nabi sebut, kalau kita tak mampu nak buat semua tu, maka jangan buat jahat dengan orang lain. Ya, jangan buat jahat dengan orang lain. Maksudnya, tak dapat buat baik dengan orang, sedekah yang terbaik untuk diri kita, jangan buat jahat dengan orang lain. Itu juga satu sedekah yang baik. Allahu a'lam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tinggalkan minggu sebelum ni dengan soalan yang ibu kita tanya berkenaan dengan dukung anak. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebenarnya dalam masalah mendukung anak ini, kalau andai kata ibu-ibu, ayah-ayah kita meyakini bahawa anak tadi itu dia tidak menajis, maka boleh sahajalah didukung. Ya, tapi kalau anda kata dia menanggung najis, maka kalau boleh selesaikan dulu. Contoh, ustaz, anak saya ni memang kerja dia berlari, berlari. Dia kata, tapi dan saya mesti kena kontrol dia time semayang. Jadi ibu-ibu kita ke bapa kita ni biasa bersihkanlah dulu anak tu. Bersihkan, ya, tukarkan lampinnya, tukarkan dia punya pampers dan sebagainya, tukarkan. Kemudian tu insya-Allah ibu ayah kita boleh target lah. Anak ni biasa dalam 10 minit lepas kita dah bersihkan tu dia takkan kencing punya. Selagi kita yakin dengan benda tu, insya-Allah boleh saja. Tapi kalau kita tahu anak tu tadi memang ada najisnya, maka jangan didukung kerana ianya menanggung najis. Ya, mana ada syarah di situ. Ya, mana ada syarah itu. Bukanlah mutlak tidak boleh dukung anak. Itu kita kena tahu, ya, tetapi dia pecah dua. Kalau memang dah yakin anak tu bersih dan tidak ada masalah, dia akan kencing nanti akan datang di bawah 10 minit ke 15 minit pun baru dia nak kencing balik, boleh saja dukung. Dan itulah lebih-lebih kasih sayang kepada seorang anak.
Ya, sebab dokonglah anak. Ya, walaupun dalam sembahyang boleh dokong. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita yakin bahawa anak itu bersih. Tapi kalau kita yakin anak itu dalam keadaan tidak bersih, maka jangan didukung. Tinggalkanlah dia di satu tempat, kemudian tu kita tunaikanlah solat dan sembahyang. Ada orang pernah tanya, "Ustaz, sekarang ni saya tinggal seorang. Jadi anak ni tak boleh kena biar. Kalau anak ni dibiarkan akan menyebabkan nanti anak ni jadi saya tak sembahyang." Itu tak boleh. Tidak ada alasan tidak semayang, tuan-tuan ya. Semayang tetap kena semayang, solat tetap kena solat. Jadi kena bijaklah, ibu-ibu kita kena bijaklah. Ya, biasa jaga anak ni mak-mak kita aja, jangan bapak-bapak ni. Bahasa mak kena bijaklah macam mana nak tentukan anak tadi. Bersihkan dulu ke, selesaikan ke apa yang patut cuci ke. Kemudian tu bolehlah dokong dalam semayang, tak ada masalah. Ibu-ibu kita pun kalau solat bukan lama pun, mungkin dalam 10, paling lama 10 minit, 5 minit ke 10 minit sahaja, selesailah solat. Ya, itu jawapan saya kepada persoalan yang ibu. Itu tidak. Kan sebab kalau ikutkan sunat ini, tuan-tuan, sebenarnya dia bukanlah isu menanggung najis, sebab dia ada pertikaian juga di situ. Ya, jadi tak ada masalah pun. Dan biasanya anak yang sekitar 2 tahun tu, tuan-tuan, kalau dia masih berlagi-lagi. Tapi kalau anak umur 4 tahun, 5 tahun ke, mungkin 6 tahun ke, yang belum sunat ni jaranglah juga dia berlagi-lagi, tuan-tuan. Ya, ibu. Jadi tak ada masalah pun dalam isu sunat tadi itulah. Sunat ni sunat sahaja. Ya, jadi kalau tak disunat pun bukan isu ni, cuma dia kebersihan saja, dari segi kebersihan. Ya, baik. Sebab itu kalau kita nak kata sunat ni jadi kewajipan besok, susah juga, sebab dia tidak wajib sebenarnya. Ya, bab sunat ni dia sunnah. Dia sunat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitan itu sunnah. Baik. Allahu alam. Ada soalan lain, tuan-tuan? Okey. Baik. Tuan-tuan, saya ambil masa sikit. Ada berkenaan dengan solat makmum yang masbuk. Ya, solat makmum yang masbuk. Yang ini saya yakin Ustaz dan Asatizah kita dah terangkan sebenarnya dengan tuan-tuan. Cuma kita nak tambah sikit saja. Baik. Apa yang saya nak tambahkan berkenaan dengan makmum yang lewat masuk semayang bersama dengan jemaah, bersama dengan imam. Okey, baik. Dalam situasi ini kita semua tahu, betul tak? Kita semua tahu yang mana kita nak dapatkan rakaat bersama dengan imam, mestilah kita rukuk bersama dengan imam. Betul? Betul, tuan-tuan? Kita mesti rukuk bersama dengan imam. Maknanya kita sempat rukuk bersama dengan imam. Baik. Sebelum kita nak rukuk ni, tuan-tuan, rukuk ni dah jadi rukun keberapa dalam solat? Rukun keberapa dalam solat? Tuan-tuan cek kira. Rukun keberapa? Agak-agak nombor apa? 4, 5. Ustaz confused, Ustaz. Dia berdiri tegak, tuan-tuan. Kemudian tu kan ada niat. Betul? Ada niat. Kemudian tu angkat takbir, takbiratul ihram. Kemudian tu kan ada baca Fatihah. Barulah kita turun rukuk. Yang ke-5. Okey, dalam perbahasan yang ke-5 lah. Baik. Yang biasanya kita syarahkan adalah rukuk bersama dengan imam. Sedangkan kita lupa yang di awal-awal tu ada lagi 4 rukun yang perlu kita selesaikan secara tepat dan betul. Ya, 4 rukun yang sebelum tu kita perlu selesaikan secara tepat dan betul. Maksudnya apa, tuan-tuan? Pertama, berdiri tegak. Bila kata berdiri tegak, maka tuan-tuan tak boleh masuk dalam sembahyang, dalam keadaan terkocoh-kocoh. Ya, contoh, tuan-tuan masuk daripada luar, tuan-tuan sampai, tuan-tuan masuk. Tuan-tuan masuk dalam tu, tuan-tuan tak sempat berdiri betul, tuan-tuan akan takbir, Allahu Akbar. Batal solat. Dia kena berdiri tegak betul-betul dulu dalam saf. Dah berdiri tegak, barulah angkat takbir. Kalau tak berdiri tegak sambil berlari angkat takbir, macam mana? Nanti saya syarahkan jugalah tu, ada bab imam, ada bab makmum. Saya ambil masa sikit, tuan-tuan, ya, bab ni sebab ni penting juga ni. Ya. Kemudian dari segi bila kita dah berdiri tegak, ya, maknanya kita tak bolehlah dalam keadaan terkocoh-kocoh masuk semayang. Mestilah tenang-tenang, kedua-dua kaki kita telah bertapak dalam saf, barulah kita angkat takbir. Baik, itu satu, berdiri tegak. Kemudian ada niat. Niat tak ada masalah, tuan-tuan. Niat yang kita usolli itu lafaz. Tetapi selagi tuan-tuan datang ke masjid dengan tujuan untuk solat maghrib lillahi ta'ala, tak ada siapa yang paksa tuan-tuan. Tuan-tuan angkat saja takbir, insya-Allah sudah memadai niatnya. Selesai? Memadai niatnya. Okey, baik. Kemudian selepas daripada itu ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni, tuan-tuan, dia berbeza dengan takbir intiqalat.
Saya pernah tanya anak-anak dekat sekolah, tahu takbir intiqalat? Tak tahu. Alamak, saya kata, macam mana ni budak sekolah kamu tak tahu takbir intiqalat? Takbiratul ihram tu yang pemisah antara kita sebelum solat dengan kita dalam solat, yang kita sebut Allahu Akbar. Takbir intiqalat adalah takbir perubahan. Takbir perubahan maknanya daripada rukuk ke sujud, itu takbir intiqalat. Takbir perubahan, intiqal, ya, takbir perubahan. Baik, dalam situasi yang jadi ni, ada jemaah dia boleh takbiratul ihram sekali dengan takbir intiqalat. Allahu Akbar. Salah. Pekeh sekali. Astaghfirullahalazim. Saya kata ini macam mana ni? Itu biasa kita memang syarah tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah mana-mana, tuan guru kita dia akan syarah ni, mesti sempat bersama-sama dengan imam dalam rukuk. Tapi saya tambah tuan-tuan yang ni di atas. Yang ini kena selesai dulu. Maknanya takbiratul ihram kita sempat Allahu Akbar. Ini sempat duduk di sini dulu, tenang, ada tamakninahnya. Barulah tuan-tuan takbir intiqalat. Allahu Akbar. Turun ke bawah. Bukan pekeh sekali. Allahu Akbar sampai ke bawah. Habis jahanam solat tuan-tuan. Ya, takbir ratul ihram satu bab. Takbir intiqalat. Al-Fatihah, kalau tuan-tuan dah lambat, maka tidak wajib membaca Al-Fatihah lagi. Dah lambat dah pun, janganlah bantai baca Bismillahirrahmanirrahim. Dah lah slow pula tu. Imam tadi dah tunggu ni. Kau boleh Bismillahirrahmanirrahim dulu kan? Itu tuan-tuan, saya nak ingatkan benda tu juga, ya. Kalau anda kata tuan-tuan dah lambat, ibu-ibu kita dah lambat masuk solat, ya, bukanlah kita tak boleh. Bismillah tu boleh, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, angkat takbir, masuk dalam keadaan tenang-tenang, masuklah dalam solat, ya. Tapi dan selepas itu doa iftitah tadi boleh ditinggalkan. Al-Fatihah tadi pasal kita memang dah tertinggal lama daripada imam, bolehlah ditinggalkan. Kemudian tu selesai masuk rukuk bersama dengan imam, kemudian tu teruskan solat. Tuan-tuan nampak ini penting ni untuk kita ingatkan. Sebelum tu yang selalu gagal. Baik, syarah seterusnya berkenaan dengan imam dan juga makmum. Ya, bagi imam, ya, ini imam, siapa-siapa jadi imam lah, imam kita berada kat sini. Bagi imam, sunat menunggu makmum yang dia buat maraton tu. Dia buat maraton tu tuan-tuan, gerbak-gerbu datang masjid. Tuan-tuan boleh dengar. Dia buat maraton. Jadi tuan-tuan, bagi imam sunat tunggu. Besar pahala imam kita. Sunat tunggu. Jadi biasanya insya-Allah boleh dengar. Ya, ala contoh orang buka pintu ni lah tuan-tuan, boleh dengar biasanya. Ya, pintu masjid mungkin tak lah kot sebab saya terbuka tuan-tuan kan. Biasanya kau dengar tapak lah, dengar tapak. Ada orang masuk, ada orang masuk lagi ni. Ya, akan tak dengar langsung, tanya imam kita lah, dia jadi imam. Tanyakan dia lah, dengar ke tak dengar kan. Kalau dia dengar, dia boleh dengar ada orang mari bawa datang, sunat tunggu. Besar pahala imam. Ya, besar pahala imam. Sebab ketika dia tunggu, ketika itulah kesian kalau tidak kan imam tak tunggu. Member baru nak betul-betulkan baju. Itu satu juga tu, geram betul saya makmum macam tu. Time tu lah dia nak betul-betulkan baju lah, betul-betulkan butang lah, betul-betul serongkok lah, kopiah lah, serban-serban semua dia nak betulkan time tu. Angkat je lah takbir, apa masalahnya? Ya, imam kita dah tunggu, imam kita tunggu dalam keadaan rukuk. Ya, imam kita tunggu dalam keadaan rukuk. Ya, imam sunat tunggu. Bagi si makmum pula, teruskan masuk solat. Dia ada dua tempat imam, ya tuan-tuan, ada dua tempat yang kita sunat tunggu. Satu ketika rukuk. Sunat tunggu makmum lah. Tapi yang makmum tu pun kenalah faham. Janganlah kau berlama-lama pula belakang tu. Boleh dulu bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, macam khutbah hadis tu. Masuk terus sembahyang. Okey, dan satu lagi tempat yang imam sunat tunggu adalah ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu sunat tunggu. Sama juga. Dia datang lambat. Ya, makmum dia datang lambat. Siapa makmum tu? Dia makmum tahiyat akhir dia panggil. Dia memang gamar tahiyat akhir. Memang muka dia. Cek imam, cek belakang ujung sana dia. Confirm. Kenapa dia tak nak sembahyang awal? Sebab dia malas ikut imam. Agak-agak imam-imam, Ustaz baca panjang sangat lah, Ustaz tak larat kaki saya. Tapi saya nak jemaah tu. Saya masuk masa tahiyat akhir. Baik. Sunat juga imam tunggu. Ya, imam tunggu jemaah ni. Tak apalah tuan-tuan, kurang-kurang pun dia naklah sembahyang kan, jemaah tu kan. Biarlah dia datang begitu.
Ya, sunat tunggu bagi makmum tadi cukup sekadar dia dah angkat takbir, Allahu Akbar. Kalau dia tak turun bersama dengan perbuatan imam, ya, dia tak turun, dia angkat takbir, Allahu Akbar, imam pun bagi salam, Assalamualaikum, sudah mendapat pahala berjemaah. Ya, sudah dapat pahala berjemaah. Boleh tuan-tuan? Ya, dalam situasi tadi sama juga lah, makmum dah tahu lambat, janganlah macam-macam diusik, itulah diusik, inilah diusik. Ini baru nak bentang sejadah, time tu lah nak diurut-urutnya sejadah tu bagi lurus, Allahu Akbar. Saya kata lambatlah makmum macam ni. Kesian imam. Ya, imam tunggu kita. Jemaah apatah lagi kat belakang ni. Ya, jemaah dia bukan tahu kenapa imam dia lambatkan. Jadi lepas ni tuan-tuan, kalau imam kita slowkan sikit sujud ke, slowkan sikit rukuk ke, tahiyat akhir tu lambat sikit dia bagi salam tu, tuan-tuan janganlah marah. Maknanya imam kita terongah tu ada orang buat maraton tadi kat belakang. Dia berlari masuk dalam masjid contohnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini kita kena jagalah bab salat. Ya, bab salat ni kita kena jaga supaya bukan apa, supaya kita punya ibadat kita terjagalah tuan-tuan. Dan ingat tuan-tuan ya, di saat kita tak buat silap, belum tentu lagi kita takkan buat silap selama-lamanya. Tuan-tuan ya, sebab ada kalanya bila orang buat silap, ya, orang buat salah, dia Allah datangkan kesedaran untuk dia dan dia sedar itu salah. Tapi kita yang tak pernah buat salah, kadang-kadang kita lupa yang sebenarnya kita juga banyak salah yang kita tak sedar. Mungkin part lain besok Allah bagi kita. Mungkin part kita pula besok macam mana semayang duduk ke, itu dah cerita lain pula. Part orang lain tu dia satu part. Ya, lambat masuk solat ke apa ke tu part orang lain. Satu part. Kita tak tahu tuan-tuan salah mana yang kita buat. Sebab tu kita bertasamuhlah antara kita, ya, positif sahaja, salinglah bantu-membantu, tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Wallahu alam. Tuan-tuan ada soalan ke? Saya berhenti. Ya Ji, sila. Ustaz, dua-duanya adik-beradik saya akan datang rumah saya jadi dapat sembahyang berjemaah maghrib lah adik-beradik saya. Jadi saya tunggu-tunggu tak dapat. Itu dah masuk. Jadi saya solat dulu. Kemudian dia orang sampai. Tidak, saya jadi imam. Jangan Ustaz. Boleh? Tak ada masalah. Boleh. Walaupun i'adah tak ada masalah. Tapi dia tetamu kan? Tetamu afdal lah suruh dia jadi imam, tuan-tuan. Tetamu afdal lah suruh dia jadi imam. Lebih afdal. Tetamu afdal. Boleh? Tak ada masalah. Dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Tetamu datang bawa barakah tuan-tuan. Jadi kalau dia imam tak ada masalah pun. Ya? Masih tak ya? Sama. Saya dengar kata seorang orang berilmu belum tentu dia berakhlak. Setuju? Orang berakhlak, dia akan berilmu. Dengan ini, anak kita patut kita didik akhlak dulu ke atau kita tak didik ilmu? Didik dua-dua sekali jalan. Jangan tinggalkan dua-dua. Jangan pilih lah. Kalau kena pilih. Kalau kena pilih juga. Didiklah dengan akhlaknya, sebab Nabi itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian Nabi ajar dengan ilmu-ilmu Islam. Itu kaedah dia. Mana didiklah anak kita, tapi jangan tinggal dua-dua. Jalankan sekali. Dengan akhlak itulah ilmu sebenarnya. Akhlak itulah ilmu. Ya, akhlak itulah ilmu. Sebab tu memang kadang-kadang saya suka kongsikan. Biar kita tak pandai, tapi bukanlah maksudnya tak kerti langsung, tidaklah. Tapi akhlak kita jaga. Jangan kita pandai tapi akhlak tak ada. Ya, ini yang biasa memang kita selalu pesan lah. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan lebih senang dengan orang yang cakapnya baik, cakapnya sopan, tapi dia biasa-biasa aja. Ya, orang ada lepasan PMR aja ataupun lepasan SRP aja. Ya, banding orang yang ada pangkat macam-macam tapi cakapnya sombong. Tuan-tuan suka yang mana? Pilih. Suka yang mana? Suka lagi orang yang cakap baik dengan kita. Betul tak? Biarlah dia tak ada ilmu tinggi mana pun, tapi akhlaknya terjaga. Tapi jangan lupa ilmu juga satu kewajipan untuk kita tuntut. Dan akhlak itu juga salah satu daripada bahagian ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Baik. Selesai tuan-tuan? Selesai insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perjumpaan akan datang, kita akan masuk bab azan dan iqamat. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu soalan. Apa hukum tuan-tuan pakai ni time semayang? Saya tinggalkan ya.
Nanti sekali lagi saya datang besok, tuan-tuan ada jawapan, bukan saya bagi jawapan. Tuan-tuan ada jawapan. Saya tunggu tuan-tuan ada jawapan. Ya, kita bincangkan nanti. Apa hukum pakai ni? Ni apa ni? Face mask tuan-tuan Time semayang. Ya. InsyaAllah tuan-tuan tahu sebenarnya. Tuan-tuan tahu sebenarnya, ya. Hukum pakai ni time semayang. Ni muasarah tuan-tuan, dia fik muasarah. Fik muasarah ni apa? Fik semasa. InsyaAllah bila tuan-tuan cari, tuan-tuan akan lebih faham daripada saya. Tuan-tuan akan lebih tahu. Nanti tuan-tuan cari tak susah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dia ke YouTube. Tuan-tuan kan rajin kan? Sekarang ni searching. Tuan-tuan pergi dia ke YouTube, ya. Kemudian tu tuan-tuan cari hukum pakai face mask masa semayang. Banyak syarah dalam tu. Ya, sebab ulama kita ramainya telah ditanya. Sebab sekarang kan kita sudah memang kena pakai ni. Apa syarah mereka kepada perkara tersebut, hukum pakai face mask tersebut. Kemudian tu tuan-tuan jadi orang pertama yang share dalam grup kampung. Jadi orang pertama yang share. Berebut-rebut malam ni share. Kenapa? Bila tuan-tuan share, orang lain baca, orang lain akan dapat ilmu, manfaat berpanjangan, insya-Allah. Ya, saya tinggalkan tuan-tuan dengan benda tu, soalan tu Dan kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit promosi. Nanti jemputlah anak-anak yang ada di Karyah tuan-tuan untuk mendaftar kemasukan ke tingkatan 1 Sekolah Agama Teluk Kumang. Ya, kita kurikulum tahfiz tuan-tuan. Anak-anak ini akan dididik untuk menghafal Al-Quran. Jangan segan, jangan malu. Kami kadang-kadang pening kepala tuan-tuan. Tak cukup budak PD. Kita nak ambil budak PD sebenarnya kalau boleh. Semua PD lah. Kita nak anak kampung ni satu, kampung ni satu, kampung ni satu. Semua kampung kat PD ni semua ada. Dalam Karyah kita ni berapa banyak? Dalam Karyah Kampung Paya ni berapa banyak apa dia ada? Masjid ke, surau ke, taman ke, ada berapa? Ada 8 ada? Lebih ke? Surau ada 6. Ya, surau yang bernaung di bawah Masjid Karyah Kampung Paya. 6 ni mana dulu dalam taman-taman lah tuan-tuan. Kalau satu surau hantar seorang, dah 6. Nampak tuan-tuan? Satu surau hantar seorang, anak dah ada tahfiz. Mana? Dekat Sekolah Agama Teluk Kemang. Dah 6 orang. Ini baru Masjid Karyah Kampung Paya. Belum masuk Karyah Teluk Kemang. Kita ada ni Karyah Ringgi ke. Ya, ada dalam tu taman-taman, ada surau-surau ni, hantar seorang wakil. Bila tuan-tuan ada seorang wakil yang tuan-tuan letakkan di situ, besok inilah generasi yang besok gantikan imam-imam kita. Imam kita dah ada lah seorang, anak dia, alhamdulillah, selamat. Dah ada pewaris ganti dia. Tuan-tuan cari, ada tak pewaris ganti tuan-tuan? Carilah ibu-ibu kita. Tanya siapa nak. Dapat promosikan kepada anak-anak Karyah kita. Ya, sebab kita kalau boleh memang nak cari orang-orang PD supaya mereka boleh menghafal Al-Quran. Dan hebat tuan-tuan ya, orang yang sentiasa bergelumang dengan Al-Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan itulah antara amal jariah yang besar untuk kita buat. Tolak anak-anak kita menghafal Quran. Rezeki murah tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu taala alam. Tuan-tuan, nanti saya bagi pada pengurusi dia punya detail apa semua tuan-tuan ya, kalau ada anak-anak yang nak masuk. Ya. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri kita sebagai hamba Allah. Moga-moga Allah memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.